Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua rakan-rakan yang ada. Okey, saya buka gambar saya sekejap saya buka gambar saya sekejap. Sebab sekarang internet saya langsung slow. Jadi saya buka gambar saya sekejap, kemudian saya akan off tau. Okey. Jadi pertama sekali saya ucapkan selamat datang kepada semua kerana sudi menonton sesi preview ni untuk mengetahui tentang bagaimana bisnes Sikatun Wow ni dapat mencapai kebebasan kewangan. So pertama sekali saya ucapkan tahniah kepada semua kerana sudi hadir nak dengar macam mana bisnes ni buat duit, dan pada masa yang sama buat anda yang baru lagi ataupun belum lagi pun menggunakan sikat ni, sekadar nak tahu dulu, saya ucapkan selamat datang dan saya harap penerangan saya kepada rakan-rakan semua ni sedikit sebanyak dapat memberi idea lah. Okey, buat atau tak buat itu cerita lain dulu. Yang penting rakan-rakan dengar dulu tentang bagaimana sebenarnya perniagaan telco Tun Wow ni mengubah hidup saya dan ribuan orang yang lain. Saya tak akan cerita panjang lebar, saya cerita simple saja yang boleh rakan-rakan nampak tentang peluang ni. Cuma saya nak beritahu, jika rakan-rakan yang sudah menyertai bisnes ni, pastikan rakan-rakan ajak prospek seberapa ramai yang boleh untuk menyertai preview ni supaya rakan-rakan supaya bila ada orang prospek rakan-rakan yang menyertai bisnes ini pada waktu saya sepanjang saya tengah buat preview ni, maka rakan-rakan juga akan dapat ribuan voucher daripada 5,000 sampai 50,000 poin. So sebarkan benda ni siap-siap lah. Okey, itu saya punya sedikit sebanyak lah penerangan. Alright, so saya tak nak buang masa, saya akan ceritakan macam mana apa itu bisnes Sikatun Wow ni dan bagaimana ianya ubah ribuan hidup orang lah dekat dalam Malaysia ni. So saya perkenalkan diri saya, nama saya Hafiz Arif. Itu gambar saya yang kacak tu kan, yang tall, dark, handsome tu, itu lah saya. Itu saya, nama saya Hafiz Arif. Dan jika rakan-rakan nak bertanya saya ke, rakan-rakan boleh rujuk nombor WhatsApp saya ataupun boleh pergi ke saya punya media sosial which is Instagram ataupun TikTok lah. Sekarang ni saya dah jadi budak TikTok, kawan-kawan. So kalau kawan-kawan ada TikTok tu, bolehlah pergi ke TikTok saya, Hafiz Arif 27. HAFIDZ ARIF 27. Gabung semua. Sebab dalam TikTok saya tu, saya banyak berkongsi banyak info-info pasal bisnes lah. So rakan-rakan kalau dah menyertai bisnes pun, at least tuan-tuan boleh dapatkan info-info pasal bisnes lah. Dan yang kedua, pastikan rakan-rakan subscribe HA Falah Resources. Sebab dekat situ saya ada letak macam-macam video berkaitan dengan bisnes Tun Wow. Saya ada interview orang yang sukses lah dalam bisnes ni. Saya ada letakkan video untuk membantu rakan-rakan cerita pasal bisnes Tun Wow. Contoh kan, rakan-rakan tak kerti nak cerita dengan orang pasal bisnes Tun Wow ni. Apa kelebihan sikat, macam mana bisnes ni buat duit. So saya ada video dekat dalam channel HA Falah Resources tu, rakan-rakan boleh gunakan. Nak download boleh, nak gunakan link, bagi je penerangan kat prospek pun boleh. Ada video kelebihan kat Tun Wow, macam mana bisnes ni buat duit. Testimoni pun saya ada tunjukkan dekat situ secara real. Duit masuk dalam account bank pun saya share dekat dalam YouTube tu. So tuan-tuan bolehlah gunakan video tu untuk bagi pada prospek. Boleh semua. Cuba komen. Kalau faham, cuba komen boleh. Tu yang saya nak. Yang pertama, komen boleh. Cukup 30 orang komen boleh, baru saya sambung lagi cerita. Okey, macam tu lah. Sampai admin Nas pun komen boleh juga. Okey, yang seterusnya, yang terakhir, saya nak minta jasa baik kawan-kawan semua, boleh kita panggil subscribe saya punya channel Telegram. Saya adalah channel Telegram Tips Hafiz, TIPSHAFIDZ. You all pergi dekat Telegram, pergi dekat search je Tips Hafiz, dekat situ saya ada terangkan lah. Saya ada buat satu channel untuk saya sampaikan ilmu-ilmu berkaitan dengan bisnes Sikatun Wow. Satu hari satu ilmu. Saya punya trademark tu tuan-tuan boleh dapatkan. Contoh macam hari ni saya ada share tentang kriteria orang yang luar biasa dengan orang yang biasa-biasa. So tuan-tuan boleh tengok. Setiap hari saya ada bagi video. Saya bagi info, ilmu, motivation lah untuk rakan-rakan semua. Tak kira orang ni dah join ke, belum join ke, rakan-rakan boleh join channel Telegram saya tu. Okey, dalam video YouTube saya tu juga, saya sambung balik, HA Falah Resources. Bukan saja saya bagi video-video untuk bantu tuan-tuan nak closing prospek, tapi satu video khas untuk bantu rakan-rakan close satu orang. Kita teruskan, next. Next, Atika. So saya proceed untuk saya ceritakan pasal bisnes ni.
Saya tak nak buang masa. Okay, so sekarang ni saya nak ceritakan kepada rakan-rakan mengapa tuan-tuan semua dekat sini. Mengapa rakan-rakan semua dekat sini. Kenapa kita datang sini? Kenapa kita nak dengar pasal bisnes kan? Kenapa kita nak dengar pasal bisnes? Tak apa tuan-tuan, kalau start ke apa ke bagi tahu je. Kita cuba buat sampai habis. Minta maaf, kat sini hujan jadi line agak tak clear sikit. Okay, mengapa tuan-tuan dekat sini? Of course, tuan-tuan dekat sini bila datang nak dengar penerangan pasal bisnes ni kan? Nak dengar penerangan pasal bisnes. Apa bisnes yang boleh bantu kita untuk kita tambah kewangan kan? Okay, next Atika. Kenapa you all dekat sini? Cuba komen sikit dekat ruang tu. Adakah ini rakan-rakan? Next Atika. Adakah ini kawan-kawan? Mungkin ada dekat kita kat sini polis. Mungkin ada dekat kita kat sini businessman. Ataupun cikgu. Ataupun doktor. Accountant. Ahli gangster. Engineer, penjual. Dan adakah kita ni semua berbagai-bagai background. Mungkin kita ni adalah driver ke, kita buat Grab ke, kita buat Foodpanda ke. Semua daripada kita ni ada kerja hakiki masing-masing kan. Paling tak ada kerja pun, mungkin kita tak kerja, kita dapat duit daripada mak bapak kita lah. Yang penting kerja kita kerja lah. Mungkin student kan. Ardini student. Mungkin ada orang pembantu kedai makan. Jadi dekat sini kita semua latar belakang yang berbeza. Tapi semuanya sekarang datang sini tujuan dia satu, nak cari duit. Itu yang paling penting, nak cari duit kan. Okay, next Atika. So sekarang ni apa yang saya nak tunjuk rakan-rakan, kita semua ni kebanyakannya semuanya daripada orang yang background yang menerima gaji. Kalau kita tak terima gaji pun sama juga. Kita ada buat bisnes kecil-kecilan, cukup bulan baru kita akan dapat duit lah bila ada customer datang. Jadi kita bergantung kepada satu pendapatan di mana kita kena kerja dulu. Tak kira lah kita ni kerja makan gaji ke ataupun kita bisnes ke, orang kena datang beli barang kita dulu baru kita dapat duit. Ataupun kita kena kerja cukup 31 hari bulan baru kita dapat duit. Next Atika. So sekarang ni saya nak cerita kepada rakan-rakan, sampai bila kita nak bekerja, hari-hari kita kerja, pergi pagi balik malam, kerja pagi balik malam. Kan macam contoh, jangan cakap adik ipar saya sendiri, kita pergi kerja. Sekelas kita semua sama, semua benda yang sama macam tu kan. Okay, next Atika. Okay, kita tertekan dengan kos hidup yang terlalu tinggi tapi gaji rendah kan. Ramai orang selalu komplain benda yang sama. Kos hidup terlalu tinggi tapi gaji rendah. Lagi-lagi sekarang ni, zaman sekarang kan, kesan daripada COVID, banyak permintaan tapi supply tak ada. Itu menyebabkan harga bertambah naik kan. Saya tunjuk lagi. Kan, contoh Adi ni cakap, jom sekarang makanan makin mahal. Okay, next. Kan, lepas tu kita tengok tahun 2020 waktu COVID bermulanya pandemik tahun 2020, lebih daripada 100,000 orang diberhentikan kerja dalam masa 5 bulan sahaja. Lebih daripada 100,000. Kita jangkakan pada tahun ni sebenarnya dah lebih daripada 500,000 orang yang sebenarnya sudah diberhentikan kerja. That's why kita tengok ramai orang yang buat Foodpanda, GrabCar kan, yang buat food Grab dan sebagainya. Grab food, sorry. Sebab apa? Sebab ramai orang terkesan, especially orang yang dalam bidang airline. Jadi ramai terkesan sebenarnya disebabkan oleh pandemik macam ni. Okay, next. Okay, so daripada sini rakan-rakan, kita tengok sampai dulu bekas menteri kita lah kan, Muhyiddin kan. Dia pernah buat pengelasan baharu isi rumah di mana golongan B40 rakan-rakan. Maknanya golongan yang paling teruk, yang paling bawah sekali, yang paling susah. Golongan B40 kan, boleh dikatakan kalau kita yang duduk dekat KL Selangor, golongan yang gaji dia 4,000, 3,000 lebih 4,000 sebenarnya adalah orang yang dalam golongan B40 rakan-rakan. B40. Dia nak menunjukkan itu sebenarnya kos makin lama makin tinggi, inflation rate makin lama makin tinggi, jadi menyebabkan orang yang gaji 4,000 pun still dalam golongan B40 rakan-rakan. So dekat sini semakin tertekan. Harga makin lama makin naik, kos hidup makin lama makin naik, tapi gaji tak naik-naik tuan-tuan. Saya tekan nak politik tau, tapi itulah. Next. So sekarang ni saya nak tunjukkan kepada rakan-rakan, bukan saja gaji tak naik tuan-tuan, tapi yang naiknya adalah sayur. Sayur yang naik. Bukan gaji yang naik, tapi sayur yang naik. Tengok. Sawi RM5 naik ke RM8. Kobis daripada RM4 naik ke RM6. Jangan cerita kobis bunga tuan-tuan, RM7 naik ke RM16. Harga sayur, ni baru sayur tuan-tuan, ni baru sayur. Belum lagi benda-benda lain yang kita tengok kan. Saya nak renovate rumah kan, sibuk lah orang, tak habis tekan sebelum akhir Disember sebab harga makin naik. Jadi bila harga benda asas pun naik, maka benda-benda lain pun akan naik rekan-rekan. That's why kita, sebab tu semua orang datang sini, sebab kita nak tahu apa peluang yang kita boleh tambah pendapatan.
Kalau orang bergantung kepada gaji hakiki saja, satu pendapatan saja, memang pelik lah zaman sekarang. Mesti dia nak tambah pendapatan dengan buat benda lain, sama ada ekstra kerja tambahan ataupun ada buat bisnes kecil-kecilan. So dekat sini, that's why tuan-tuan datang sini, saya nak tunjukkan jalan apa yang tuan-tuan boleh buat untuk tambah pendapatan. Next, Atika. Okay, so sekarang dekat sini saya tunjukkan rakan. Bayangkan rakan-rakan, bayangkan, okay, ini adalah keluarga kita. Ini adalah keluarga kita. Bayangkan je lah. Janganlah tengok itu bapa awak ke mak awak. Ini kita cakap bayangkan saja kan. So bayangkan ini keluarga kita. Kita ada mak, kita ada ayah, kita ada anak kan. Ataupun kita ada adik, kita ada kakak. Kita suka dengan keluarga kita. Kita sayang dengan keluarga kita kan. Masih baik tak ada lagu sedih-sedih sikit. Tapi inilah saya nak cuba tuan-tuan bayangkan. Bayangkan keluarga bahagia kita. Next Atika. So sekarang ni kita akan tengok pula. Jika apa-apa terjadi kepada kita, sedang kita ni bekerja, kita ada pendapatan, kita ada keluarga yang kita sayang, tiba-tiba, next Atika, okay, kita dipecat tiba-tiba, kan? Ataupun kita sakit, kita meninggal dunia, ataupun, tuan-tuan, lebih menyedihkan lagi, kita dah tak meninggal dunia, tapi kita cacat pula tu, kan? Sebab, tuan-tuan, kita tak akan pernah tahu. Siapa tahu, during tahun 2020, during pandemik, kan, ramai orang diberhentikan kerja. Tak ada orang tahu. Jangan cakap kita tak tahu yang tiba-tiba sampai sekarang kan, semua orang terpaksa work from home. Berapa ramai orang, lebih daripada 100,000 saya tunjuk tadi, dalam masa 5 bulan, lebih daripada 100,000 orang diberhentikan kerja. Bukan 100 orang tau, 100,000. So, tak ada siapa tahu benda tu. Benda tu jadi sekelip mata je. Okay? So, sama juga. Benda ni kita boleh sakit, kita boleh meninggal dunia, kita boleh cacat. Kan, bila-bila masa benda ni jadi, kita takkan tahu qada dan qadar yang Tuhan bagikan kan. Kita tak tahu apa akan jadi esok. Tapi soalnya, kalau benda-benda ini terjadi kepada kita, of course, bukan saja kita dipecat, kita putus jauh pendapatan. Tapi kalau kita sakit, kita meninggal dunia, kita cacat kekal, semua ni akan efek pada pendapatan kita. Soalnya bila efek pada pendapatan kita, rakan-rakan, next Atika. Bila efek pada pendapatan kita, bagaimana dengan mereka, tuan-tuan? Bagaimana dengan mereka? Gambar yang saya tunjuk tadi cantik-cantik tu, okay, bayangkan kalau kita ni sebagai breadwinner. Maksud saya ni, kita adalah sumber pendapatan keluarga kita. Kita ni sumber pendapatan keluarga kita. Bagaimana dengan mak ayah kita, anak-anak kita, suami kita? Suami pula kan? Takkan suami bergantung pendapatan isteri kan? Isteri kita, bagaimana tuan-tuan? Semua tu. Mungkin sekarang ni kita kerja, kita ada pendapatan, duit tu diberikan kepada mak ayah kita. Duit tu diberikan kepada anak kita, suami pula, isteri kita kan. Tapi bagaimana kalau benda tu efek pada kita? Apa jadi pada semua keluarga kita? Next Atika. Bukan saja dipecat, kita sakit. Dapat pula kita masuk hospital. Kan? Bukan saja kita tak bagikan dia orang duit, kita menyusahkan lagi dia orang. Sebab kita sakit, dia orang pula terpaksa membela kita. Kan? Itu belum lagi termasuk dengan hutang bank. Kita ada hutang kad kredit, kita ada hutang kereta, kita ada pinjaman bank, hutang rumah, bil api, bil air, belum lagi dengan pinjaman-pinjaman alo grade sharp yang saya tunjuk tu kan. Bagaimana? Siapa yang akan tanggung beban tu kalau kita sakit? Kalau kita meninggal dunia, kalau kita dipecat, apa jadi? That's why tuan-tuan, waktu 2020-2021 during pandemic, berapa ramai orang bunuh diri tu kan. Kan? Kalau kita nak tahu mengikut fakta yang dibagi tahu oleh keluar daripada surat khabar tu, lebih daripada 1,000 orang tuan-tuan dalam tempoh kurang daripada setahun, orang bunuh diri. Disebabkan apa? Tekanan. Pendapatan dah tak ada, tapi dia tekan dengan hutang-hutang. Jadi tuan-tuan, benda ni bukan main-main. Serius tuan-tuan. Benda ni boleh menyebabkan depression. Next Atika. Okay. So dekat sini, sebab itulah tuan-tuan hadir dekat sini. Sebab tuan-tuan ada pasal niat, tuan-tuan nak jaga ahli keluarga tuan-tuan. Bagaimana tuan-tuan nak buat sesuatu yang boleh tuan-tuan tambah pendapatan. Pada masa sama, benda ni nak securekan diri tuan dan ahli keluarga tuan-tuan. Bagaimana, apa presiden tuan-tuan jika tuan-tuan sakit, jika tuan-tuan diputus pendapatan, tuan-tuan meninggal dunia, tuan-tuan cacat kekal ke, tuan-tuan dipecat ke, apa benda yang tuan-tuan boleh secure benda tu jika benda-benda buruk ni berlaku? Macam mana keluarga tuan-tuan nak teruskan hidup jika benda-benda ni terjadi? So tuan-tuan kena ada satu pendapatan yang macam pencet, yang boleh pasif, masuk setiap bulan. Apa-apa terjadi kepada tuan-tuan ke, at least ahli keluarga tuan-tuan dan diri tuan-tuan yang sakit tu terbela. So apa cara yang tuan-tuan nak buat? Bisnes apa yang tuan-tuan nak buat yang boleh bagi pendapatan berterusan walaupun tuan-tuan dah tak bekerja, dipecat ni? So kat sini kita ada solusi dia. Saya datang untuk beri solusi ni tuan-tuan.
Macam Azizan betul lah saya ni. Next. Okay, so dekat sini rakan-rakan, anda mengambil tindakan ni untuk menjamin masa depan mereka. Next. So sekarang ni apa yang kita perlu buat? Sekiranya kita hilang keupayaan, dipecat, meninggal dunia, sakit, kurang-kurangnya kita ada pendapatan yang berterusan. Ibarat kita sediakan satu mesin duit yang boleh terus berikan duit kepada diri kita untuk kita teruskan hidup waktu kita sakit dan juga ahli keluarga kita. So, apa option dia? Sekarang ni saya beritahu. Next. Okay, so apa kata, macam mana cara dia? Apa kata kita gunakan satu modal kita, okay, certain duit untuk kita laburkan, duit ni kita laburkan ke dalam satu perniagaan. Perniagaan ini adalah nama dia perniagaan singkat Tuan Wow. Kita daftar sebagai member, kita guna singkat ni, kita daftar sebagai member, guna singkat ni. Dan apa yang kita perlu buat, kita berusaha, kita ramai ajak orang guna singkat Tuan Wow. Kita daftarkan mereka, ajak mereka guna singkat Tuan Wow. Dan setiap kali mereka lakukan top up rakan-rakan, kita akan dibayar royalty oleh syarikat. Kita akan dibayar royalty ataupun kata nama lain dia, kata nama kampung ni commission. So konsep dia senang saja rakan-rakan. Kita laburkan sebahagian modal untuk kita daftar sebagai seorang pengguna singkat Tuan Wow ni, dan bila kita jadi pengguna singkat Tuan Wow, kita adalah ada ID, kita adalah merupakan ejen, automatik kita adalah ejen. Okey, bila kita jadi pengguna, automatik kita dah ejen. Tak ada pergi-pergi training, tak ada masuk dah kena bayar yuran ke apa, tak ada. Bila kita guna, kita akan jadi sebagai seorang ejen. So kerja kita ajak ramai orang guna singkat Tuan Wow ni, daftarkan mereka di bawah ID kita, dan setiap kali mereka ini lakukan top up, kita akan dapat duit. Kita akan dibayar royalty oleh syarikat. Dan mereka boleh top up dekat mana-mana, tak perlu cari kita. Mereka boleh top up kat mana-mana. Kalau mereka pergi luar negara pun, as long mereka pergi top up singkat Tuan Wow dia tu, kita akan mendapat royalty daripada syarikat. So ini konsep dia. Jadi mereka akan top up sampai bila-bila kita akan terus dapat duit. Next Atika. Okay. So sekarang ni apa yang saya nak tunjukkan kerana saya terangkan lebih detail. Konsep mudah. Apa kerja dia? Bermula dengan modal berapa? RM12.50 saja kawan-kawan. Bermula dengan modal RM12.5. Okey, dengan RM12.5, tuan-tuan daftar sebagai seorang pengguna, tuan-tuan boleh menjana pendapatan pasif setiap bulan seumur hidup selagi mana orang tu guna handphone, dalam handphone dia tu ada singkat Tuan Wow. Selagi itu, tuan-tuan akan terus buat profit. Tak ada limit. Kalau dia guna 5 tahun, dia guna 10 tahun, dia guna sampai dia tua. Sampai dia tua lah, tuan-tuan akan terus dapat pendapatan, commission, royalty yang dibayar oleh syarikat. Tuan-tuan tak payah beli barang. Kalau dia dah guna singkat Tuan Wow tu, dia boleh top up dekat mana-mana, 24 jam dekat seluruh negara, walaupun dia pergi England ke, dia duduk Sabah ke, tuan-tuan dekat Kelantan, dia duduk kat Perlis ke, as long dia pergi mana-mana kedai, dia top up aja singkat dia, tuan-tuan akan dapat commission. Tuan-tuan, dia boleh pergi dekat mana-mana kedai. Kalau mana-mana kedai yang jual top up 24 jam, 7E 24 jam, tuan-tuan top up online 24 jam. Kan, dia top up dekat mana-mana pun, tuan-tuan tak pasal-pasal dibayar royalty. Jadi bayangkan tuan-tuan, tuan-tuan perkenalkan singkat Tuan Wow tu sekali je pada mereka. Mereka boleh top up di mana-mana saja. Bila-bila masa, 24 hours. Di mana-mana kedai dia top up. Semua tu ibarat kedai mak ayah kita. Kalau dia top up online, online tu mak ayah kita. Kita tak payah susah nak kena beli barang banyak-banyak, cost supply, setiap kali orang nak beli, kena beli dengan kita, tak payah. Mereka boleh top up di mana-mana saja. Kerja kita menikmati saja pendapatan pasif setiap bulan seumur hidup. Kalau dia guna handphone tu 20 tahun kita akan terus menerima royalty tu daripada company. Alright, next. Okay, so dekat sini tuan-tuan, saya nampakkan potensi bisnes telco ni kepada rakan-rakan. Okay, pengguna handphone yang ada dekat dalam Malaysia ni, kita ada 40 juta kawan-kawan. Ada 40 juta dekat dalam Malaysia ni pengguna yang aktif. Jadi rakan-rakan bayangkan, pengguna prepaid saja 80% market yang ada dalam Malaysia. Okay, secara puratanya, satu bulan mereka top up sebanyak RM40. Ini yang dicatatkan oleh SKMM. Ini info ni dicatatkan oleh SKMM. Saya ambil saja. So, postpaid RM88 satu bulan. Okey. Total satu bulan, rakyat Malaysia top up 40 juta tu adalah sebanyak
RM2 bilion, tuan-tuan. 2 bilion. Satu tahun bersamaan dengan 24 bilion total top-up revenue yang dicatatkan untuk pengguna handphone dalam Malaysia. Okay, next Atikah. Bayangkan 24 bilion setahun. Alright, setahun. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu, bayangkan 2 bilion top-up revenue yang dicatatkan oleh rakyat Malaysia sebulan tau, sebulan. Kalau kita ambil 1% sahaja keuntungan daripada situ, kita boleh cipta 10 juta ringgit sebulan. Kalau tuan-tuan nak tahu, daripada 40 juta pengguna, Tun Wow baru saja ada 5%. Lebih kurang dalam 2 juta orang yang berdaftar Tun Wow. Okey, itu yang berdaftar. Kalau aktif mungkin 1% saja. Okey. So rakan-rakan, dekat sini potensi bisnes sangat-sangat besar. Baru 5% rakan-rakan, ada 95% lagi dekat dalam market tu belum lagi guna SIM card Tun Wow. So dekat sini berjuta-juta lagi market kita. Lebih kurang dalam 38%, 38 juta lagi orang yang belum guna SIM card Tun Wow. Kita punya market sangat besar. SIM card hanya RM12. Daripada RM12 kita daftar tu, modal bisnes kita itulah RM12. Income passive setiap kali orang top up, kita akan berterusan dapat. Apa lagi bisnes yang kita cari? Jual produk RM12. Bisnes yang kita buat ni pun bisnes RM12. Kita boleh dapat pendapatan berterusan. So, sebab tu saya tanya balik kepada rakan-rakan, apa tujuan kita datang sini? Sebab kita nak mencari satu peluang pendapatan yang mana kita boleh kita boleh dapat pendapatan, pada masa sama pendapatan tu boleh kita jana secara berterusan sampai bila-bila. Walaupun kita sakit, kita meninggal dunia, kita cacat kekal, kita dipecat, kita diberhentikan kerja, bisnes kita terkesan, banjir, habis kedai, tak boleh nak buka, tak kisah, pendapatan tak masuk juga. So kita nak mencari bisnes yang terus mendatangkan income secara berterusan, income passive ni. So sekarang ni saya terangkan ada bisnes yang berharga RM12 ni dengan menjual SIM card RM12 ni. So apa lagi you all nak cari? Market, semua orang guna handphone. Ada 40 juta pengguna handphone. Sebulan dicatatkan 2 bilion top up rakyat Malaysia. Kalau kita ambil 1% saja keuntungan sikit daripada situ, kita boleh cipta 10 juta ringgit sebulan rakan-rakan. Sebulan. That's why tuan-tuan, setiap sekian tahun, telco-telco yang ada dekat dalam Malaysia ni, dia mencipta keuntungan bersih. Net profit dia bilion tuan-tuan. Bilion. Cuba komen sikit. Bilion. Supaya masuk dalam kita punya kepala kita tu, yang mana peluang dalam bisnes ini sangat besar rakan-rakan. Next, Atikah. Okey, setakat ni faham tak tuan-tuan semua? Setakat ni faham tak? Okey, kalau faham boleh tak komen saya faham. Lepas ni saya akan ceritakan lebih detail lagi pasal bisnes ni. Komen, saya faham. Okey, baik. Lagi komen. Cukup 50 orang komen baru saya terus lagi. Saya tak cukup berahi lagi ni. Saya nak cerita lagi pasal bisnes. Geram ni. Nak pukul lagi ni cerita ni. Okey, next. Saya akan teruskan. Berita baiknya, okey, di mana pendapatan yang kita dapat daripada bisnes ni, tuan-tuan, walaupun modal dia RM12, tuan-tuan, pendapatan yang kita akan dapat daripada bisnes ni berterusan selagi manusia itu guna handphone. Which means, kalau kita registerkan orang guna SIM card Tun Wow ni, dan selagi orang tu lakukan top up, tuan-tuan, dalam handphone dia tu ada SIM card Tun Wow dalam tu, dan dia terus top up sampai bila-bila kita akan terus dibayar royalty oleh syarikat Tun Wow. Cuba rakan-rakan fikir, saya nak buka minda rakan-rakan semua, cuba rakan-rakan fikir, ada tak perniagaan yang rakan-rakan boleh menjual produknya sekali sahaja rakan-rakan, tapi rakan-rakan boleh mendapat keuntungan tu berterusan sampai bila-bila selagi orang tu guna produk tu. Dengan modal dia RM12, terendah RM12. Cuba rakan-rakan fikirkan, ada tak macam tu? Ada banyak sebenarnya platform bisnes yang tuan-tuan boleh dapat income passive, maksudnya income berterusan. Ada, saya bagi contoh. Tuan-tuan buat bisnes hartanah. Okey, tuan-tuan beli rumah, dapat rumah tu tuan-tuan sewakan kepada orang, mencari penyewa ini sekali.
Setiap kali dia bayar sewa setiap bulan, tuan-tuan akan terus dapat pendapatan daripada dia. Tolak hutang dengan bank, dapat untung bersih contohnya RM300. So dekat situ satu biji rumah untung bersih 300. Kalau tuan-tuan nak dapat 3,000, tuan-tuan kena dapatkan 10 biji rumah. Kena hutang dengan bank 10 biji rumah. Modal dia RM12, tuan-tuan. Bukan RM12. Ratusan ribu kan. Kalau satu biji rumah tuan-tuan bayar deposit RM10,000, kalau 10 biji rumah berapa? RM100,000. Okey. Jadi tak boleh dapat RM12 bisnes yang boleh dapat keuntungan berterusan. Apa lagi bisnes yang boleh dapat keuntungan berterusan? Tuan-tuan buat bisnes franchise boleh dapat keuntungan berterusan. Contoh McDonald ataupun Petropam, Petronas. Selagi orang terus isi minyak, selagi tu tuan-tuan akan terus menjana pendapatan berterusan. Tapi tuan-tuan nak bina franchise Petronas, dia makan juta tuan-tuan, belum tanah lagi. Tuan-tuan nak bina franchise McDonald, selagi orang terus pergi McDonald, kita akan terus dapat pendapatan berterusan. Betul, tapi tuan-tuan dia punya capital tuan-tuan, dia main juta. Tapi kalau tuan-tuan nak dapat pendapatan berterusan dengan level-level rakyat margin, modal RM12, buat kerja sikit, tuan-tuan, Bisnes Tonwau adalah platform yang terbaik. Saya bagi tahu tuan-tuan. Serius. Okay. So kita tak rugi tuan-tuan. Kalau keluar RM12 semata-mata nak bina pendapatan pasif, tak ada masalah. Rokok pun RM18 bang. Rokok pun RM18. Okay, next. Sis. Okay, terus. Jadi pendapatan kita tuan-tuan bukan saja boleh diteruskan, bahkan pendapatan kita tu boleh diwariskan. Maksudnya kalau terjadi apa-apa pada diri kita, contoh kita meninggal dunia, tuan-tuan, kalau tuan-tuan meninggal dunia, bukannya orang yang top up tu ikut kita masuk kubur. Bukan tuan-tuan. Kan? Tapi mereka akan terus top up macam biasa. So pendapatan tu, Tonwau company tak akan block tuan-tuan. Dia tak akan block. Dia akan terus je dimasukkan ke dalam akaun bank kita. Kita boleh tukarkan, kita boleh wariskan pendapatan kita tu menerusi ke akaun bank waris kita. Isteri kita ke, isteri kedua ke, isteri ketiga ke, anak ke kan. Kita boleh wariskan pendapatan tu tuan-tuan. Apa bisnes yang tuan-tuan boleh buat, pendapatan tu boleh diwariskan tuan-tuan. Biasanya pendapatan yang boleh diwariskan, bisnes yang boleh diwariskan, bisnes yang bersistem saja tuan-tuan. Yang level dia senang berhad saja. Kalau setakat bisnes-bisnes kecil tuan-tuan buat bisnes kecil, mana maunya nak diwariskan tuan-tuan. Okey. Mana boleh kalau kita tak berniaga, pendapatan tu mana ada terus ada. Saya bagi contoh doktor. Kita doktor, kita buka klinik. Kita meninggal dunia tuan-tuan, isteri kita tak boleh jadi wakil untuk jadi doktor. Okey, kena tangkap nanti. Tak boleh wariskan pendapatan kita, tak boleh wariskan legacy kita tu. Tapi dalam bisnes Tonwau ni tuan, apa-apa terjadi kepada kita, kita sakit ke, kita cacat ke, kita dipecat ke, apa ke, pendapatan tu akan terus dapat. Bahkan kita meninggal dunia, pendapatan tu boleh diwariskan kepada ahli keluarga kita. Dah banyak testimoni rakan-rakan. So nampak tak kerana RM12. Next, sis. Okay, so dekat sini rakan-rakan saya tunjukkan sedikit sebanyak kita panggil jalan cerita tentang perniagaan Tonwau ni. Dia ditubuhkan pada tahun 2009. Penubuhan nama dia Tonexian. Tahun 2010 dia ditandatangani MOU bersama dengan Tintok. Itu jalan cerita dululah 2010. So 2012 dah ada 100,000 pelanggan. Dan pada tahun 2014, okey, selang dah 4 tahun sudah ada 500,000 pelanggan. Yang mana mereka bawa sekali pergi trip, pergi Australia, Bali, Dubai, Paris, Bangkok, Beijing dan sebagainya. Nanti saya tunjukkanlah sedikit sebanyaklah percutian yang saya dapat daripada Tong Group kan. So bukan saja kita boleh cerita pendapatan pasif, dia belanja kita jalan-jalan juga sedari. Kan? Pada tahun 2018, okey, tubuhnya Tonwau yang saya cerita sekarang ni, dan satu-satunya perkhidmatan yang disokong oleh dua telco, which is Digi dan Tintok. So Tonwau ni bekerjasama dengan Digi. Tone Excel, Tone Plus, dia bekerjasama dengan Tintok. So pada 2018, kira Tonwau ni naik sikit lah. Bekerjasama dengan MVO kan, DG. Ini dia, okay, next. Okay. So dekat sini, apa anugerah-anugerah pencapaian-pencapaian yang Tone Group dah dapat? Okay, which is yang pertama pada 2016, okay, Tone Group telah pun mendapat Best Employer Award dekat Sri Petaling. Okey, bukan main-main tuan-tuan. Maksudnya dia ni adalah majikan yang baik, yang membayar komisen setiap bulan kepada ahli-ahlinya,
yang tak pernah putus bayar komisen pada staff-staff dia, kan? Contoh admin yang sekarang tengah uruskan, kan, gaji tak pernah kita panggil cuntas membayar. Sama juga dengan kami ni sebagai ejen, tak pernah pun miss dibayar gaji. That's why dapat pengiktirafan sebagai Best Employer Award pada tahun 2016. Dan pada tahun 2017 juga rakan-rakan, Tun Wow ni sebuah program telah pun mendapat syariah compliant, telah diiktiraf sebagai sebuah program yang patuh syariah. Jadi untuk rakan-rakan yang beragama Muslim nak memulakan bisnes Tun Wow, jangan risau tuan-tuan. Halalan Thayyiban. Program dia adalah patuh syariah. Siapa yang declare ni adalah Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar. Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar ni dia adalah kita panggil seorang kita panggil orang yang telah mengiktiraf lah. Dia bukan saja iktiraf Tun Wow je, tapi dia iktiraf banyak bank-bank dekat dalam Malaysia dan luar negara juga. So bukan main-main rakan-rakan, bukan main-main. Okey, bayangkan Tun Wow ni daripada tahun 2019, 2009 lagi, 2010 lah kira kan. Sekarang dah tahun 2022, dah 12 tahun dah dalam pasaran. Market masih besar lagi, ada 95% lagi rakyat Malaysia yang belum guna sikap Tun Wow. So, sangat besar. Alright, next. Okay, so dekat sini dia juga telah pun membawa staff, ejen-ejen dia pergi trip, pergi ada buat event dan sebagainya. Ni gambar-gambar ni saya tak ada lah. Saya orang baru, jadi kebanyakannya orang-orang lama lah. Mungkin NAS ke apa ke sini ada lah dalam ni. Alright. So, tapi tak apa, saya tunjukkan gambar yang saya sendiri. Nak tak tengok gambar-gambar saya yang saya dapat pergi trip, saya dapat kelebihan apa yang Tun Wow bagi insentif daripada saya supaya dapat memberi rakan-rakan bukti lah. Dapat memberi inspiring bukti untuk tuan-tuan buat bisnes ni betul-betul. Nak tak? Kalau nak tengok gambar-gambar, saya nak bagi gambar ni macam-macam ni. Kalau nak tengok, cuba komen sikit. Nak tengok, cukup 50 orang komen, saya tunjukkan semua. Saya tunjuk trip-trip saya pergi, saya tunjuk insentif yang saya dapat, saya tunjuk apa yang Tun Wow bagi pada ejen-ejen dia dan sebagainya. Cukup 50 orang komen nak tengok, baru saya tunjuk. Kalau tak cukup 50 orang komen, tak apa, kita tutup sampai di sini saja. Dah 50 dah. Cuba admin tengok sikit Nas. Kalau tak cukup 50 ni rasa macam tak semangat lah Nas. Dah 50 dah. Okey, cantik. So sekarang ni saya akan tunjukkan satu-satu trip yang Tun Wow belanja saya lah. Okey. First of first, saya nak beritahu. Okay, first of first. Sebelum saya buat bisnes Tun Wow, saya buat bisnes Tun Wow pada tahun 2014 tau. So sekarang ni dah masuk tahun yang ke-7 lah. Nak masuk tahun yang ke-8 dah saya buat bisnes ni. Sebelum saya buat bisnes Tun Wow, saya tak pernah pun pergi mana-mana negara. Kecuali saya naik flight hanya pergi satu negeri saja. Iaitu Sarawak. Itu pun dulu waktu tu bapa saya meninggal dunia. Masa tu saya darjah 1, bapa saya meninggal dunia. So mak saya ni macam nak bawa lah. Anak-anak dia nak bawa diri kan. Nak move on. So bawa pergi Sarawak. Tapi masa tu saya darjah 1, saya kecil lagi. So semenjak daripada tu, saya tak pernah pergi mana-mana negara. Jangan cakap negara lah. Negeri pun kita tak pergilah. Kecuali negeri-negeri yang dekat je lah kan. Naik flight lah, senang cerita. Itulah first naik flight saya. So semenjak saya buat Tun Wow, pada tahun bermula 2014, pada tahun 2015, saya dah start dah pergi trip daripada Tun Wow. Banyak sangat trip dia. Saya tak dapat tunjuk semua kat sini lah sebab gambar dah hilang dan sebagainya. Tapi memang senang cerita, macam kera dapat bunga lah. First time kan dapat pergi trip. First trip yang saya pergi pada tahun 2015 adalah di Beijing. Saya ingat lagi masa tu dengan kawan saya lah. Okay. So saya tunjukkan lah. Ini antara trip-trip yang saya dapat. First, kenangan saya trip ke Turki, Istanbul masa ni. Masa ni badan saya pun agak gempal sikit lah. Next. Tika. Yang ni trip saya ke Paris. Saya pergi ke Paris masa tu. Best lah masa ni pergi Paris kan. Cadang nak jumpa Mbappe ataupun Neymar kan. Tapi yalah, dia orang nak jumpa saya tak nak jumpa dia orang. Next Tika. Okay, ini France kan. Masa ni saya tengok dia punya bangunan-bangunan bersejarah. Ini semua trip daripada Tun Group tau. Semua trip daripada Tun Wow ni yang taja ni. Saya tak keluar sen pun. Trip ni, masa saya dapat ni, tuan-tuan, trip yang saya dapat ni bukan saja trip pun,
tapi dia bagi duit poket lagi. Saya rasa tak, seingat saya lah, masa saya pergi France ni, dia HQ bagi saya 2,000 untuk saya belanja kan. Tapi saya tak tahu nak belanja apa. 1,000 saya simpan. Okay, ini betapa bestnya trip yang Tuan Wow bagi. Alright, ni ke France. Next. Okay, dan next, saya pergi ke Amsterdam. Ni Amsterdam. Dalam banyak-banyak trip, saya rasa Amsterdam paling best. Amsterdam paling best. Sebab sejuk, tempat dia cantik, dan sedap mata memandang. Sedap mata memandang. Okay, and then next. Okay, then trip saya yang seterusnya pergi ke Vietnam. Vietnam sampai 2 kali. Ho Chi Minh dengan apalah, saya dah lupa dah. Okay, itu bukan orang betul tu. Itu saja je, olok-olok je. Tengah berborak dengan dia. Itu patung je sebenarnya. Next. Okay, then ni trip ke Guangzhou. Trip ke Guangzhou. Ini masa dah tahun keberapa dah. Tapi yang first kali saya pergi ke Beijing. HQ saja lah. Next. Masa ni saya bawa mak, ayah, isteri, anak sekali. Ini trip ke Dubai. Dubai pun best juga rakan-rakan. Cuma masa saya pergi tu, masa tu musim panas lah. Okay, next. Okay, ini trip ke Korea. Korea ni bukan under tajaan Tong Group, tapi masa tu saya dah gunakan komisen saya 100%. Pergi 100% guna komisen daripada Tuan Wow untuk bawa pergi sana. Sebab isteri saya nak sangat pergi. Biasalah, isteri saya kan, bosan, muka lelaki dia muka macam orang Jawa, jadi dia tak tengok pula lah orang Korea dekat sana macam mana. Next. So daripada Tuan Wow juga saya dapat pergi ke umrah. Ini pun umrah pun ditaja oleh Tuan Wow rakan-rakan. Okay, saya tak pernah pergi, dan daripada Tuan Wow lah saya dapat pergi ke umrah untuk bawa saya, isteri saya, mak mertua saya, bapa mertua saya, bapa tiri saya dan mak saya. Okey, dan disebabkan Tuan Wow juga, bukan saja saya dapat pergi umrah, bahkan saya bawa juga mak ayah saya pergi menunaikan haji juga daripada Tuan Wow kan. Semua orang nak bawa mak ayah pergi umrah dengan haji kan. So tuan-tuan boleh jadikan benda ni satu big why, buat bisnes ni betul-betul untuk tuan-tuan bawa ke sana. Dulu saya tak mampu tuan-tuan untuk bawa pergi sini. Jangan cakap bawa mak ayah lah, pergi sendiri pun tak mampu kan. Tapi disebabkan Tuan Wow, alhamdulillah dia menjadi satu asbab lah untuk saya bawa mak ayah saya menunaikan haji dan umrah, alhamdulillah. Okay, next. Okay, daripada Tuan Wow juga, alhamdulillah dulu mereka ada buat macam-macam kempen tahunan. Salah satu kempen yang saya ingat sampai bila-bila adalah kempen Road to Millionaire. Yang mana hadiah dia nak bagi itu adalah RM1 juta pemenang pertama. Mak saya menang tempat kedua rakan-rakan, iaitu mendapat hadiah sebanyak RM100,000. Alhamdulillah. Ini masa ni hadiah ni bayangkan RM100,000. Mak saya nak cek baki data pun tak reti. Tahu-tahu dapat RM100,000. Next. Okay. Yang seterusnya, daripada Tuan Wow juga dapat langsaikan hutang kan. Dulu banyak hutang bang kita kan. Jadi disebabkan Tuan Wow, siapa dekat sini banyak hutang keliling pinggang. So tuan-tuan boleh jadikan buat Tuan Wow ni adalah satu big why untuk jadi satu push factor untuk tuan-tuan buat betul-betul supaya tuan-tuan dapat langsaikan hutang. Dulu tuan-tuan, saya ingat lagi masa ni, satu-satu hutang saya bayar. Hutang kereta, hutang personal loan, hutang isteri, hutang mak ayah saya, hutang rumah mak ayah saya, semua saya balut, saya bayar semua. Melalui apa? Komisen daripada Tuan Wow tuan-tuan. Bayar pakai cek je. Dia orang banyak kali tanya, buat apa? Bisnes apa ni? Bisnes singkat. Okay, next. Okay. Daripada Tuan Wow juga kan, pada umur saya 30 tahun dululah kan, dah 32 kan, saya dapat membeli sebuah kereta SUV. Dulu dah lama dah nak impikan beli kereta SUV kan. Selalu tengok je orang. Alhamdulillah dapatlah keluar sedikit kereta. Kan, apa yang saya nak tunjukkan bukan kereta sebenarnya tuan-tuan, tapi apa yang saya nak tunjukkan yang benda yang akan memberikan inspirasi kepada tuan-tuan. Saya beli kereta ni 100% menggunakan pendapatan daripada Tuan Wow tuan-tuan. Tuan Wow 100% tuan-tuan. Saya beli secara cash. 100% menggunakan pendapatan daripada Tuan Wow. So rakan-rakan, jangan cakap buat Tuan Wow ni tuan-tuan tak boleh buat duit. Boleh tuan-tuan. Boleh buat duit. Okay, yang penting kita kena ada keinginan, kita buat betul-betul. Alright, kita boleh dapat apa yang kita nak. Okay, next. Okay, dan seterusnya, ini saya tunjukkan salah satu income statement yang syarikat Tuan Wow bayar saya tuan-tuan.
satu akaun saya 1 tahun, dia bayar saya punya CP58, dia declare pada saya lebih daripada 1 juta ringgit. 1 juta ringgit tuan-tuan pada tahun 2020, income statement saya. Okay, alright. Jadi rakan-rakan, kalau rakan-rakan tengok bisnes ni RM12 kan, mesti untung sen-sen kan. Jangan kita fikir macam tu. Okey, kerana dalam bisnes Tuan Wow ni juga rakan-rakan boleh buat duit sangat banyak. Yang penting kita mula bisnes ni, kita ramaikan saja ahli, cuba ramaikan pendaftaran ahli seramai yang boleh. Kita boleh cipta pendapatan pasif itu berterusan, bukan saja berterusan, bahkan besar setiap bulan. Macam mana saya boleh dapat sampai CP58 1 tahun pendapatan yang HQ declare lebih daripada 1 juta? Jawapan dia senang je tuan-tuan. Saya daftarkan ahli, saya guna singkat ni dan saya daftarkan ahli lebih daripada 500 orang yang aktif lah. So that's why saya boleh dapat pendapatan macam ni. So kalau rakan-rakan nak dapatkan pendapatan macam ni, saya dah bagi jalan, saya dah tunjuk jalan, iaitu ramaikan pendaftaran sampai 500 orang. InsyaAllah tuan-tuan akan dapat pendapatan macam tu. Okay, kalau saya buat, saya dapat. Kalau tuan-tuan buat, walaupun tuan-tuan tak dapat, takkanlah tak dapat sama pun, mesti lebih kurang. So dah tamat penerangan saya pasal bisnes ni, saya dah terangkan apa bisnesnya, saya dah tunjukkan testimoni kepada rakan-rakan, apa kerja rakan-rakan jika anda belum menyertai lagi bisnes ni. Saya cadarkan, daftar sekarang, jangan fikir banyak-banyak. Bisnes RM12 je bang, keluar RM12 tu, insyaAllah tak miskin punya, kalau simpan pun tak kaya. So keluarkan RM12 5 kupang tu, tuan-tuan daftar sebagai pengguna syarikat ni dan tuan-tuan boleh memulakan bisnes ni. Mulakan daftar dulu dengan ahli keluarga, selepas itu tuan-tuan dah boleh mula daftarkan yang lain. Ingat, market kita ada 40 juta. Pengguna handphone yang ada pakai Tuan Wow baru 2 juta. Ada 38 juta lagi belum bertukar kepada Tuan Wow. Buat sekarang, okey. Ingat, kalau kita dah buat dulu secara konsisten, insyaAllah satu hari kita juga boleh berjaya dalam bisnes ni. Cuma saya nak beritahu last part, okey, untuk dari diri saya. Pada hari Selasa ini, HQ Tuan Wow ada buat preview secara fizikal, yang maknanya orang boleh datang dengar penerangan pasal Tuan Wow dekat HQ Tuan Wow secara fizikal, bukan alam maya Zoom meeting macam ni. Dia akan start buat pada hari Selasa ini jam 8.30. Jadi saya nak beritahu rakan-rakan, buat yang duduk dekat area KL Selangor, Lembah Kelang, ataupun yang nak datang ke HQ dengar preview secara depan-depan, okey, anda boleh hadir pada hari Selasa ini. Cuma anda tak boleh datang sana terus. Anda kena isi form. Form itu akan dikeluarkan oleh page Tuan Wow HQ dekat Facebook, nanti page Tuan Wow HQ dekat Facebook pada hari Ahad ni. So kalau tuan-tuan nak datang, tuan-tuan kena isi form tu sebab dia ada limit daripada 35 ke 40 orang. So kalau siapa yang isi, first come, first serve. So saya harap kalau tuan-tuan yang duduk berdekatan datang sebab dapat pendedahan depan-depan dekat sana. Boleh tengok bangunan HQ Tuan Wow, boleh dapat penerangan. Yang mana yang akan bagi talk itu adalah Meja Riyad, Tuan Azwan dan juga saya. So mudah-mudahan tuan-tuan yang boleh berdekatan boleh datanglah untuk support event dekat sana. Bawa prospek ramai-ramai. Itu saja dari saya. Dan jangan lupa follow saya punya TikTok Hafizah 27, subscribe YouTube saya Asia Pala Resources dan juga channel Telegram saya Tip Hafiz. Itu saja daripada saya.